Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud tetap terus berusaha dalam membangunkan negeri ini meskipun pelbagai cabaran yang beliau hadapi. Mengimbau kenangan ketika menjawat jawatan Menteri Komunikasi dan Kerja Raya di bawah Kabinet Ketua Menteri pertama, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan pada 1963, beliau pernah berkata, membangunkan Sarawak adalah satu tugas yang berat kerana ia merupakan negeri yang mencabar dari segi geografi, luas dan kurang membangun. Jelasnya, selain ancaman pemberontakan komunis, Sarawak juga kekurangan dana yang diperlukan untuk melaksanakan projek-projek untuk menangani persekitaran dan rupa bumi yang keras, terutama di kawasan pedalaman yang luas di negeri ini. Namun katanya kerajaan Sarawak berjaya mengharungi cabaran tersebut dengan mereka yang berkebolehan dan bekerja keras untuk melaksanakan projek infrastruktur asas seperti jalan raya dan jambatan untuk menghubungkan bandar-bandar utama seperti Simanggang, Sibu, Miri dan Limbang sehingga ke Lawas. Dilahirkan di Miri, Tun Taib mewarnai arena politik di Sarawak sejak pembentukan Malaysia pada 1963 hingga ke hari ini sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Semasa menyandang jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang keempat, merangkap Menteri Perancangan Sumber, Tun Taib berjaya melaksanakan projek-projek besar yang membawa pembangunan maksimum kepada Sarawak melalui dasar politik pembangunan beliau. Asas kepada dasar pembangunan di bawah Tun Taib memfokuskan kepada perubahan, peluang, mobiliti dan kesaksamaan kepada semua rakyat Sarawak. Tegasnya, politik pembangunan ialah pendekatan menyeluruh dalam mengimbangi keseluruhan spektrum pembangunan sosioekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Sementara itu, perjalanannya mengemudi tampuk pentadbiran Sarawak bermula pada 26 Mac 1981 merupakan satu cabaran yang cukup besar. Tun Taib menyedari Sarawak merupakan antara 3 wilayah paling kurang membangun di negara ini di samping masalah kadar kemiskinan sekitar 70%. Ia diberatkan lagi dengan Sarawak masih berdepan ancaman daripada saki-baki pengganas komunis bersenjata. Oleh itu, beliau telah memperkenalkan konsep The Confluence of Rivers untuk menjernihkan politik pembangunan yang pada mulanya agak samar-samar bagi rakyat. Difahamkan konsep The Confluence of Rivers adalah untuk mendidik rakyat tentang keperluan untuk menghormati antara satu sama lain dalam masyarakat berbilang agama dan kaum di Sarawak. Di bawah tampuk pemerintahan beliau, Sarawak mengalami pembangunan pesat dari pelbagai sudut. Kota Semarahan telah ditransformasikan sebagai hub pendidikan selain menubuhkan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda sebagai pemangkin untuk membangunkan tenaga boleh diperbaharui. Ini semua dicapai hasil kepimpinan penuh visi Tun Taib dalam mengemudi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang menjadi tulang belakang kestabilan politik Sarawak dan membawa keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Selepas 33 tahun mengemudi dan mengubah wajah Sarawak menjadi wilayah yang moden dan progresif hari ini, Tun Taib akhirnya berundur dan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7 sejak 28 Februari 2014. Meskipun telah berundur, beliau tetap mengingatkan generasi muda untuk menghargai kestabilan politik semasa. Jika Tunku Abdul Rahman dikenali sebagai bapa kemerdekaan, maka Tun Taib layak digelar bapa Sarawak moden kerana jasa dan pengorbanan sepanjang hayat beliau memajukan negeri ini hingga dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah seantero dunia. Laporan seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memberi keutamaan terhadap aspek perpaduan dan kerajaan yang stabil untuk pilihan raya negeri PRN yang bakal menjelang buat 6 negeri di Semenanjung Malaysia. Premier Sarawak merangkap pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mopeng berkata, kerajaan GPS menekankan kepentingan mempunyai kerajaan yang stabil untuk kemakmuran bersama. The issues in Peninsula Malaysia, we really do not know the issues, but we want to emphasize that it is important for us to have a stable government. Actually, the theme of unity parties or parti-parti kerajaan perpaduan is perpaduan demi kestabilan kemakmuran. That was the thing. Actually, we suggested that particular theme during our meeting in KL.
Beliau berkata demikian ketika sidang media mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Ujarnya GPS selaku salah satu komponen dalam kerajaan perpaduan mempunyai kewajipan untuk menyokong parti-parti komponen di keenam negeri terlibat. Oleh itu, katanya 5 Menteri Persekutuan termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta 6 Timbalan Menteri Persekutuan dari Sarawak akan ditugaskan untuk memberi sokongan dalam PRN tersebut nanti. Dalam perkembangan lain, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan Parti Sarawak Bersatu PSB bukannya ahli baharu kerajaan GPS tetapi hanya bekerjasama dengan Parti Demokratik Progresif PDP. Katanya beliau tidak menolak kerjasama antara kedua parti tersebut sekiranya mempunyai niat yang baik kerana GPS mempunyai pendirian untuk menerima bantuan dari mana-mana pihak disebabkan nilai perpaduan yang tinggi. Sementara itu, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak bakal melancarkan tinjauan terhadap kemiskinan untuk melihat keadaan sebenar di negeri ini terutamanya memandangkan Sarawak kini diiktiraf sebagai negeri berpendapatan tinggi. Menurutnya, tinjauan ini bertujuan untuk bertindak adil terutamanya terhadap penerima e-kasih. Kita besar miskin because not fair. Not fair, and people be saying high income masih juga miskin. But the question is, setidaknya semua keluar daripada ikasih. Free money ya. Tambahnya, ekonomi dan prestasi Sarawak memerlukan usaha dan kerjasama daripada setiap pihak untuk menuju ke arah status maju menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, beliau berharap Kerajaan Persekutuan tidak menarik balik beberapa permohonan insentif kepada Sarawak disebabkan status negeri berpendapatan tinggi ini. Jelasnya lagi, hal ini kemungkinan memberikan impak terutamanya berkurangnya subsidi di negeri ini. Ujarnya Sarawak masih memerlukan banyak usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dua bandar. Berita selanjutnya, ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang diketuai oleh Premier Sarawak bersama 230 buah kenderaan termasuk motosikal dan kereta ke bahagian Samarahan disambut meriah pada Sabtu. Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zohari serta rombongan konvoi memulakan perjalanan pada jam 12.58 tengah hari dari Serian Conference Centre ke pit stop pertama di Siburan New Township yang memakan jarak sejauh 30.8 km. Beliau dan konvoi kemudiannya meneruskan perjalanan ke Summer Mall Samarahan sejauh 21.2 km dan tiba pada jam 2.56 petang. Sejurus tiba di Summer Mall, Premier Sarawak dan konvoi disambut meriah oleh warga tempatan serta disajikan dengan persembahan menyambut kedatangan. Setelah itu berlangsung acara penyerahan bendera konvoi Kembara Sarawak Merdeka oleh Residen Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah kepada Residen Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang dan disaksikan oleh Premier Sarawak. Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zohari bersama tetamu lain kemudiannya menyanyikan lagu Sarawak Maju Makmur bersama rakyat tempatan sebelum penyampaian cenderamata dan sesi bergambar. Sebelum majlis berakhir, beliau dan tetamu terhormat yang lain meluangkan masa melawat tapak pameran digital serta sesi jamuan bersama rakyat. Ke perkembangan berikut, kenaikan harga input pertanian dan harga lada yang tidak stabil telah memberi kesan secara langsung kepada produktiviti dan hasil pendapatan pekebun-pekebun lada tempatan. Menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof, para pekebun kecil ini sedang berhadapan dengan kenaikan harga input pertanian seperti baja, racun dan dolomit semenjak tercetusnya konflik peperangan antara Rusia dan Ukraine sejak awal tahun 2022 yang turut memberi kesan kepada peningkatan kos penanaman lada. Sehubungan itu, jelasnya kementeriannya melalui Lembaga Lada Malaysia MPB mengambil inisiatif untuk menyemak semula skim-skim bantuan yang telah disediakan kepada pekebun-pekebun lada sebelum ini bagi memastikan nasib mereka terus terbela. Katanya, kementerian melalui MPB telah menaikkan had bagi skim tanaman lada baru STLB kepada RM46,000 per hektar berbanding RM26,000 per hektar dan skim tanaman lada matang STLM kepada RM25,000 per hektar berbanding RM13,000 per hektar, yang mana kesemuanya melibatkan kos projek sebanyak RM50 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Beliau memaklumkan perkara tersebut ketika berucap merasmikan stesen penyelidikan lapangan MPB di Jalan Penrisen, Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, bagi menampung permintaan yang semakin meningkat di pasaran antarabangsa, Datuk Seri Fadilah menyatakan kementeriannya melalui MPB akan memberi fokus utama kepada penghasilan dan penjualan lada berkualiti tinggi dan lada premium seperti lada putih berkrim atau Creamy White Pepper CWP yang mampu memberikan pulangan lebih lumayan kepada para pekebun lada.
Selain itu, tambah Datuk Seri Fadilah lagi, kementeriannya juga sedang menumpukan usaha dan tenaga secara bersama dengan agensi-agensi lain dalam misi perdagangan antarabangsa. Pada masa sama, katanya kerajaan juga telah meluluskan sejumlah 27.9 juta ringgit kepada MPB bagi pelaksanaan 11 lagi projek pembangunan sektor agri-komoditi lada. Selanjutnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menerima bintang Darjah Paduka Seri Laila Jasa yang amat berjasa, Darjah Pertama PSLJ yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri Laila Jasa yang dikurniakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Sabtu. Istiadat pengurniaan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan ini adalah sempena sambutan Hari Keputeraan Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah ketika ditemui media selepas majlis tersebut berkata, penghargaan yang diberikan merupakan salah satu anugerah yang terbesar dalam hidup beliau. Tambah beliau lagi, hal ini menunjukkan hubungan yang rapat antara Brunei dan Sarawak. Ini menunjukkan bahawa hubungan erat antara negara Brunei Darussalam, Malaysia khususnya negeri Sarawak yang begitu rapat sekali. Bukan sahaja di peringkat kerajaan dengan kerajaan, tetapi hubungan dari segi keluarga di antara masyarakat dengan masyarakat. Justru beliau berharap agar hubungan rapat ini dapat dikekalkan dan dipertingkatkan lagi pada masa depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang diketuai oleh Premier Sarawak di bahagian Samarahan pada Sabtu. #menyebar fakta, salam UKAS.